أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di luar sana? Saya harap tuan-tuan dan puan-puan sentiasa diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan kesihatan dan kebahagiaan. Jadi setelah sekian lama, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bersama-sama sekali lagi dalam majlis ilmu kita dalam program My Quran Time, baca, faham, amal. Dan pada hari ini seperti biasa saya tidak keseorangan. Saya ditemani oleh sahabat saya Al-Fadil Al-Muqri' Syekh Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ustaz apa khabar? Alhamdulillah, sihat-sihat. Jadi juzuk 30 ya Ustaz? Betul. Masya-Allah, tabarakallah, dah nak habis ni. Itulah Allah. Harap-harap ada sambungannya. Insya-Allah. Insya-Allah, manalah tahu kan. Jadi hari ini insya-Allah Ustaz kita nak baca surah At-Tin ya Ustaz. Betul. Surah At-Tin. Surah At-Tin ni agak menarik Betul. Dia kalau saya lah, surah At-Tin ni dia tak adalah panjang sangat, dia tak adalah pendek sangat. Kalau saya lah dengan surah At-Tin ni Ustaz, suka baca waktu solat lah. Ya. Sebab kalau kita solat kita baca surah, kalau pendek sangat rasa bersalah juga rasa. Kalau baca panjang sangat mungkin kita ada tugasan urusan lain. Jadi At-Tin ni antara surah yang kita kata suka menjadi pilihan lah. Kalau Ustaz macam mana Ustaz dengan surah At-Tin ni? Ya, masya-Allah, satu surah yang sangat best ya. Sebab dimulakan tu dengan semua orang boleh faham bila surah At-Tin ni, At-Tin wa zaitun, dia orang nampak buah tin, buah zaitun. Jadi bila baca ni rasa macam ada keseronokan dekat situ. Ya. Jadi dia sedang-sedang surah kan. Dia sedang-sedang. Dia tak terlalu pendek. Betul, dia tak apa panjang tak apa pendek kan. Kalau nak baca dekat surah kat solat maghrib ke macam sesuai lah kan. Macam sini pula kat situ. Okey. Jadi insya-Allah seperti yang kita bincangkan sebentar tadi, pada hari ini kita akan mentadabbur surah At-Tin. Jadi tuan-tuan boleh bukalah halaman yang ke 597, halaman yang ke 597 ya. Surah yang atas tu, yang atas, bahagian atas pada halaman 597 surah At-Tin. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita lihat terlebih dahulu sinopsis ya untuk surah At-Tin. Kalau kita boleh lihat daripada ayat yang ke-1 sehingga ayat yang ke-3, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah ke atas 3 tempat yang suci. Apa dia tu? Nanti kita akan terangkan sebentar lagi. Kemudian daripada ayat 4 sehinggalah ayat yang ke-5, Allah menceritakan tentang penciptaan manusia dan tempat pengembalian orang yang ingkar. Kemudian yang terakhir daripada ayat yang ke-6 sehinggalah ayat yang ke-8, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut mengenai balasan setiap amal manusia dan pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi insya-Allah kita akan cuba untuk nak menceritakan, mentadabburkan ayat-ayat ini. Jadi sebelum
Sebelum kita mula untuk tadabbur, kita berdoa dulu dengan doa yang ringkas. Allahumma alimna ma yanfa'una wazidna ilma. Jadi moga pada sesi kali ini Allah akan membukakan kepada kita pintu-pintu ilmu supaya kita dapat memahami Al-Quran, kemudian kita dapat menghayatinya di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang kita boleh pelajari tentang surah At-Tin, insya-Allah kita akan bincangkan sebentar lagi. Sekarang masa yang ditunggu-tunggulah. Saya pun kalau setiap kali sesi saya menunggu masa ini, iaitu kita nak mendengar terlebih dahulu bacaan daripada Al-Fadhil Al-Qari kita, Ustaz. Saya nak tanya juga Ustaz, kalau daripada terjemahan surah At-Tin ni kan Ustaz, rasa-rasa Ustaz lah lagu apa yang sesuai? Saya request kan. Jadi saya nak tanya, kalau sebab kadang-kadang saya dengar para qari ni diorang berbincang sama diorang, dia kata lagu ni kadang-kadang dia memainkan peranan, ataupun minta maaf, makna tu memainkan peranan dalam pemilihan lagu. Macam mana Ustaz? Ya, memang benar sekali. Kita kata biarlah lagu tu ikut Quran. Jangan biar Quran tu ikut lagu. Kalau Quran ikut lagu, jadi kita memang terikat dengan lagu semata-mata, dah tak nampak dah ayat itu tentang apa dan sebagainya kan. Jadi walau macam mana pun lagu-lagu yang ada seperti Bayati, Sabah, Hijaz, Nahwan yang ada 7 yang kita kata asasnya, memang ada sifat masing-masing. Lagu ni sifat lebih kepada kegembiraan, ni sifat yang lebih mendayu-dayu, ataupun lagu yang sesuai dengan ayat-ayat yang sedih, doa, azab dan sebagainya. Namun begitu, lagu-lagu tu bagi saya itu hanya satu alat yang kita pakai untuk guna baca Al-Quran. Yang penting bila kita ada penghayatan, lagu apa sekali kita baca, kita boleh sesuaikan dengan mood kita. Kalau ayat itu kita boleh sesuaikan. Maknanya walaupun kita kata lagu ini sifat dia sesuai dengan bentuk kegembiraan, tapi kalau seorang qari itu dia boleh menghayati betul-betul ayat yang dibaca. Walaupun lagu tu nampak macam gembira, tapi dia boleh datangkan mood dengan sedih, dengan sesuai dengan ayat Al-Quran bila dibaca tu, biarlah dapat orang kata memberi kesan kepada orang yang mendengar. Dan kalau seperti mana orang Imam Mekah lah, betul, boleh mengalihkan air mata semua, betul, kan, dengan alunan. Walaupun Imam Abdul Rahman As-Sudais lagu ras tu lagu yang kita kata cergas, tapi dia boleh membawa jiwa bila solat. Menarik bila dengar qari berbicara. Menarik sangat. Okey Ustaz, rasa lagu apa yang sesuai Ustaz? Masih lagi belum menjawab. Lagu apa yang sesuai Ustaz rasanya? Saya memang susah nak beritahu di awal. Sebab kalau sebut lagu ni tiba-tiba dah letak je suara, lagu lain pula pergi. Tapi boleh juga beritahu. Tapi dah sebab Dr. Arif datang, saya buat lagu Jaharkah lah. Allahu akbar, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Okey, silakan Ustaz. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du bid-din. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi gunung Sinai yang aman, dan negeri ini Mekah, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Jadi kalau kita lihat
pada surah At-Tin, Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah At-Tin dengan sumpah, ya, dengan bersumpah. Dan seperti mana yang kita telah belajar sebelum ini, Allah Subhanahu Wa Taala berhak untuk bersumpah dengan apa sahaja yang Dia mahu. Kalau Allah hendak bersumpah dengan matahari dan duha, waktu duha, Allah boleh bersumpah. Kalau Allah nak bersumpah dengan apa? Dengan apa sahaja. Okey, itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apa pula peranan kita? Kita, tanggungjawab kita, kewajipan kita, kalaulah kita hendak bersumpah, maka kita tidak boleh bersumpah melainkan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala semata. Ya, kerana Nabi SAW di dalam sebuah hadis menyebut man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain daripada nama Allah, maka sesungguhnya dia telah melakukan amalan syirik. Ya, jadi tuan-tuan kena berjaga-jaga. Kalau kita hendak bersumpah, maka pastikan sumpah kita itu adalah menggunakan nama Allah. Kita boleh mengatakan wallahi, wabillahi, watallahi. Kadang-kadang orang, ada setengah orang dia akan kata warabbul Kaabah. Itu pun merujuk pada Allah juga, ya, iaitu Tuhan kepada Kaabah. Tetapi apa sahaja lafaz yang digunakan, tidak boleh, haram untuk kita bersumpah dengan nama selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana bila kita bersumpah dengan sesuatu, itu bermaksud sesuatu itu yang kita bersumpah dengannya adalah sesuatu yang besar, dan untuk kita tiada yang lebih besar selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau kita lihat pula pada ayat yang pertama, Allah bersumpah dengan buah tin dan juga Allah bersumpah dengan buah zaitun. Allah pada ayat yang kedua, Allah bersumpah dengan gunung Sinai, dan pada ayat yang ketiga Allah bersumpah dengan negeri Mekah. Jadi seperti mana yang kita sebutkan tadi, bila mana Allah bersumpah, maksud dia ada kelainan, ada keistimewaan. Kerana daripada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, Allah telah memilih perkara-perkara ini untuk dijadikan sumpahnya. Jadi mesti ada benda keistimewaan pada tin, keistimewaan pada zaitun, keistimewaan pada Tur, pada Jabal Tur itu sendiri, dan juga keistimewaan pada negeri Mekah. Okey, mari kita lihat satu persatu dan kita cuba lihat apakah aspek pengajaran yang kita boleh dapat daripada ayat-ayat ini. Okey, pertama sekali kita lihat dalam ayat yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wattin, demi buah tin. Ustaz, buah tin ni Ustaz, benda yang sekarang memang masyhur lah, kan Ustaz? Alhamdulillah boleh didapati di mana-mana sahaja, kan? Buah tin ni, kalau menurut Imam Ibn Ashur, dia ada menyebut bahawa buah tin ni adalah buah yang cantik, sedap serta mudah untuk dimakan. Jadi sebenarnya buah tin ni Ustaz, kalau dululah saya faham buah tin ni biasa kita dapat dalam bentuk yang kering je. Betul tak? Sekarang kita lihat buah tin tu boleh datang, ada yang fresh dah sekarang. Ustaz pernah rasa ke buah tin yang fresh tu? Belum lagi. Tapi Ustaz menarik, Al-Imam Ibn Ashur ketika mentafsirkan ayat ini, dia menyebut bahawa buah tin ni nak tanam dia tak renyah, dia tak banyak kerja, kan? Bila saya baca kata-kata Al-Imam Ibn Ashur, saya pun terfikir, betul. Sebab apa Ustaz? Sekarang dah wujud trend di Malaysia di mana orang-orang kita sendiri mula menanam buah tin di Malaysia. Di Malaysia tanam. Dan saya pernah pergi satu masjid di Shah Alam, saya nampak buah tin, pokok tin tu keluar dengan buah-buah dia sekali. Jadi Masya Allah Tabarakallah, memang buah ni, sebab tu buah ni adalah satu buah yang istimewa. Dan memang benar kata Al-Imam Ibn Ashur tu, dia kata buah ni memang wujud di banyak tempat, kan? Dan cuma baru-baru ni saja orang kita dah dapat jumpa cara macam mana nak tanam buah tin di negara kita. Dulu kalau kita dengar buah tin ni, kita duk bayangkan negara Palestin ke ataupun negara Jordan, tapi sekarang Malaysia pun sendiri alhamdulillah kita dah mula menghasilkan buah tin. Cuma mungkin perlukan kepada usaha yang lebih lah kalau nak hasilkan lebih banyak. Jadi ini satu perkara yang sangat bagus tuan-tuan. Sebab apa? Sebab buah tin itu bila mana ia disebutkan di dalam Al-Quran, maksud dia ada keistimewaan dia di situ, kan? Kalaulah kita buka lah majalah mana ataupun kita buka je website, kita boleh nampak antara buah tin, antara kebaikan buah tin ni, pertama dia boleh mencegah kanser.
dia boleh mengurangkan masalah kolesterol, dia boleh mencegah darah tinggi, dia boleh membantu merawat diabetes, dia boleh mengurangkan keletihan dan sebagainya. Macam-macam lagi kelebihan pada buah tin ini. Dan ini adalah buah yang disebutkan dalam Al-Quran. Saya tak naklah sebut lebih-lebih sangat apa kelebihan buah tin ni. Nanti orang ingat ni rancangan Go-Shop pula. Orang ingat kita jual buah tin pula kan. Padahal kita nak tafsir Quran sahaja. Ya. Tapi pentingnya yang kita nak sebutkan di sini adalah kalau kita baca ayat ni, maka tuan-tuan, kita kenalah cuba untuk mendapatkan buah tin dan makan. Kerana apa? Kerana kita menggunakan apa yang telah dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk kita menjaga kesihatan diri kita. Tambahan pula buah tin ni tuan-tuan, menarik dia buah tin ni, saya pernah dapat yang fresh tu, kita boleh makan macam tu je. Dia bukan macam buah rambutan tuan-tuan, kena apa? Kupas kan, ataupun dia bukan macam buah durian, lagi harulah buah durian kan. Tapi dia buah tin ni kita boleh makan, kita boleh petik dan kita boleh makan macam tu je, daripada awal sampai ke habis. Subhanallah, memang Allah ciptakan buah tin ni sedap dan mudah untuk dimakan, dan tambahan dia sangat-sangat baik untuk kesihatan kita, ya. Jadi ambillah pengajaran daripada ayat ini dan makanlah buah tin. Sekali lagi, saya tak ada syarikat jual buah tin, cuma saya sarankan kepada tuan-tuan lah, ya. Wazaitun, watini wazaitun. Kemudian buah zaitun pula. Buah zaitun pula seperti mana yang kita tahulah, dia ada juga kelebihan-kelebihan dia yang tersendiri. Dan seperti mana yang kita sebutkan, kalau disebutkan dalam Al-Quran, maksudnya ada kelebihan dan keistimewaan dia. Jadi disebutkan oleh para saintis lah, para orang kata dietitian sekarang kan, mereka menyebut bahawa buah zaitun ni boleh melindungi organ jantung. Tu dia. Mengatasi penyakit Alzheimer, boleh mencegah stroke, boleh menurunkan berat badan. Boleh Ustaz? Saya baru tahu ni rupanya buah zaitun boleh turun berat badan. Kan? Jadi mungkin kalau yalah, bagi siapa-siapa yang di luar sana yang nak cuba diet ke, bolehlah cuba buah zaitun. Dan buah zaitun pun seperti mana yang kita tahu, ada orang dah perah buah zaitun, dah dijadikan minyak, dan tidak dinafikan minyak yang terbaik adalah minyak zaitun. Tapi ialah harga dia boleh tahan jugalah kan Ustaz. Harga minyak zaitun mahal. Kita harga minyak naik baru-baru ni pun orang dah bising kan, lagi nak pakai minyak zaitun dan goreng ayam, memang tak adalah kan. Tapi pendek kata, sebab apa harga dia mahal? Kerana kelebihan dan keistimewaan yang ada di dalamnya. Jadi tuan-tuan, bolehlah kita nak mencuba buah ini supaya kita boleh menjaga kesihatan kita menggunakan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Itu satu tafsiran. Satu tafsiran pada atin dan juga zaitun. Para ulama tafsir ada menyebut satu lagi tafsiran, di mana atin ini dan zaitun merujuk kepada tempat. Tempat apa? Iaitu atin ini merujuk kepada satu bukit di mana berlabuhnya kapal Nabi Nuh, iaitu Judi. Ya, disebutkan di dalam kitab kutub tafsir, ia merujuk kepada tempat ataupun masjid Nabi Nuh alaihi salam. Adapun zaitun, dia merujuk kepada Masjidil Aqsa, tempat Masjidil Aqsa di situ. Dan kalau kita melihat kepada tafsiran ini, dan kita lihat kepada Turi Sinin, kita melihat kepada Gunung Sinai, dan kita melihat pula kepada yang selepasnya itu, iaitu bumi Mekah, kita boleh nampak keterkaitannya di situ. Keterkaitan macam mana tuan-tuan? Di mana di Gunung Nabi Nuh itu ataupun Masjid Nabi Nuh, Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Nabi Nuh di situ. Kita panggil mahbatul wahyi, tempat turunnya wahyu di situ. Kalau zaitun di Masjidil Aqsa, tak payah cakap berapa ramai para nabi yang pernah melalui Masjidil Aqsa. Jadi turunnya wahyu di situ. Turi Sinin, Jabal Gunung Sinai, tempat di mana turunnya wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan yang terakhir sekali, yang kita semua memang rindu sangat nak pergi, kalau yang tak pernah pergi, tengah kumpul duit nak pergi, iaitu negeri kota Mekah. Kan, wa hadzal baladil amin. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan kota Mekah. Jadi apakah keterkaitan antara tiga-tiga ayat ini? Ketiga-tiga tempat ini, ketiga-tiga ayat ini adalah tempat di mana turunnya wahyu kepada para anbiya. Ia menunjukkan kepada usaha sama yang dilakukan oleh para anbiya yang sebelum ini dalam mendaulatkan Islam atas bumi Allah ini.
Ya tuan-tuan. Jadi itu boleh nampaklah sedikit keterkaitan dia. Ini semua sumpah-sumpah tau. Kita belum sampai lagi jawabul qasam. Yang mana insya-Allah akan sampai selepas ini. Jawabul qasam ni maksud dia bila kita bersumpah, maksud dia adalah apa yang nak disumpahkan tu. Okey, kita akan sampai sebentar lagi. Turi Sinin, okey, tempat turunnya kepada Nabi Musa, wa hadzal baladil amin, negeri Mekah yang aman. Menarik negeri Mekah ni disifatkan sebagai satu tempat yang aman. Bahkan di dalam surat Ali Imran juga disebut wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk di dalam negeri Mekah maka dia akan berada dalam keadaan yang aman. Dan negeri Mekah ni masya-Allah tabarakallah, sebab itulah di negeri Mekah kita ada hukum hakam yang berbeza. Kita tak boleh buat apa yang kita buat di Malaysia ni, kita nak bawa pergi kota Mekah. Tak boleh. Dia ada hukum hakam dia. Di mana kita tidak boleh memotong pokok, kita tidak boleh memburu. Dia punya keamanan tu lain macam. Lagi-lagi kita tidak boleh menzalimi orang lain. Kita tidak boleh menzalimi orang lain. Jadi nampak tak di situ kelebihan kota Mekah dan juga apa yang disebutkan di dalam ayat ini, kota Mekah yang aman. Okey. Jadi sebelum kita pergi kepada jawabul qasam, apa yang nak disumpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat terlebih dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini. Perkataan pilihan kita adalah kalimah radda yang ada pada ayat yang kelima, ya. Ayat yang kelima, kalimah radda, ia bermaksud kembali, menolak ataupun menjawab. Tiga maksud dia di situ, kan? Dan kalau apa yang dimaksudkan dalam ayat yang kelima, insya-Allah kita akan ceritakan sebentar lagi, dan ia disebut di dalam Al-Quran sebanyak 59 kali. Okey, sekarang kita nak sebut dahulu ayat apa. Allah dah sumpah dengan tin zaitun, Allah dah sumpah dengan gunung Sinai, Allah dah bersumpah dengan negeri Mekah yang aman. Apa yang nak disampaikan sebenarnya? Sebut laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Okey? Apa yang dimaksudkan dengan bentuk yang sebaik-baiknya, kita bicarakan sebentar lagi. Jangan ke mana-mana. My Quran Time, baca, faham, amal. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytuni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat terus setia dalam My Quran Time, baca faham amal. Kita dah dengar tadabbur di peringkat awal daripada Dr. Arif Musa. Surah At-Tin begitu menarik sekali untuk sama-sama kita mengambil pengajaran yang begitu besar. Walaupun nama surah At-Tin, tapi dia punya syarahannya banyak lagi ni. Belum lagi masuk jawab qasam tadi ataupun jawab sumpah tadi, yang insya-Allah akan dikupas oleh yang berbahagia Dr. sebentar nanti. Baik, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita meneruskan lagi, kita nak belajar sedikit tajwid. Pada hari ini kita lihat slide kita. Dalam ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
sempurnakan hukum qalqalah yang terdapat dalam ayat ini. Yang pertama ialah huruf dal yang mati, laqad pada kalimah laqad. Kemudian huruf qaf pada kalimah khalaqna. Dan di hujung ada satu lagi qalqalah, ahsani taqwim. Maknanya ada 3 qalqalah dalam ayat yang keempat, satu dal, yang kedua huruf qaf. Yang mana kedua-duanya huruf yang matilah, maksudnya mati. Okey, dan qalqalah yang berlaku ini adalah qalqalah yang pertama ataupun martabat qalqalah sughra, yang kecil, yang mana detakan ataupun pantulan tidak bolehlah melebihi dia punya hadnya. Contoh ayat pertama, ayat keempat ni, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Begitu saja. Jangan baca laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tu dah lebih tu. Tu hanya qalqalah. Jangan kita terlalu menekan kerana ini adalah qalqalah sughra sahaja, qalqalah yang martabat ataupun tingkatan yang pertama ataupun qalqalah yang kecil. So sekali lagi kita buat contoh sebelum kita berpindah kepada doktor insya-Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Begitulah, wallahu alam. Kembali kepada Doktor. Okay, terima kasih Ustaz atas pencerahan yang sangat baik tentang huruf qalqalah. Jadi insya-Allah kita sambung, kita nak menceritakan tentang jawabul qasam sebentar tadi. Jawabul qasam, kalau tuan-tuan tertanya apa tu jawabul qasam, tak pernah dengar, maksud dia bila Allah bersumpah apa sebenarnya yang nak disampaikan melalui sumpah tersebut, itu kita panggil sebagai jawabul qasam. Jadi biasanya jawabul qasam dalam ayat ini adalah ayat yang keempat. Tetapi sebelum kita pergi dengan lebih jauh, saya nak mohon sekali lagi lah Ustaz, kalau boleh baca ayat-ayat ini supaya bila kita nak tadabbur tu kita lebih merasailah. Silakan Ustaz. Auzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. Sadaqallahul azim. Ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Jadi di dalam ayat ini para ulama memberikan dua tafsiran yang agak berbeza. Dan saya akan bawakan dua-dua tafsiran tersebut kepada tuan-tuan untuk kita nak tadabbur. Ya. Yang pertama sekali, Allah menyebut di sini kami menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk dari segi fizikal, dari bentuk zahir jasad kita ni. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala bila dia menciptakan Nabi Adam alaihi salam, ciptaan Allah Subhanahu wa taala sangat teliti. Kan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita kepalanya di atas.
hidungnya orang kata kat sini, kat tengah. Kan? Lubang hidungnya menghadap ke bawah. Tak adalah lubang hidung menghadap ke atas. Kan bila hujan kan masuk pula air. Kan? Mulutnya Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan cantik. Telinganya cantik. Dan kalau kita lihat komposisi badan kita ni memang cantik. Allah Subhanahu Wa Taala memang menunjukkan kepada betapa telitinya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan badan manusia. Setiap organ yang ada di dalam badan kita ini, kita kena sentiasa sedar ia adalah ciptaan Allah, satu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap organ itu ada fungsinya yang tersendiri. Kan? Dan kalau kita lihat pada badan kita tuan-tuan, kita toreh tangan kita hari ini, 2-3 hari kemudian insya-Allah dia akan sihat. Maksudnya kita punya badan boleh sembuh dengan sendiri. Ini semua satu kurniaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jadi laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Jadi kalau kita faham ayat ini tuan-tuan, tadabburnya adalah janganlah kita body shaming orang. Macam itulah. Janganlah kita menghina tubuh badan orang. Jangan kita menghina orang ni tak cantik. Jangan kita menghina engkau ni buruk ke apa. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan dia sebegitu rupa. Ya. Kalau kita menghina ciptaan orang, apa maksud dia di situ? Contohlah kalau kita ada lukisan, kita hina-hina lukisan ni buruk, lukisan ni teruklah apa benda, maksud dia kita tengah menghina siapa tu? Kita tengah menghina pelukis. Jadi kalau kita menghina manusia, kita menghina tubuh badan orang, ditakuti di situ kita seolah-olah kita menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah kita mengatakan Allah tak pandai nak mencipta. Padahal dalam setiap ciptaan Allah itu ada hikmahnya yang tersendiri. Sebab itulah Nabi SAW ada pada satu masa tu, Aisyah radhiyallahu anha, dia adalah mengumpat sedikit Safiyah. Yalah, dia mengumpat tu Ustaz kerana kita fahamlah hal rumah tangga kan. Jadi kadang-kadang dia ada cemburunya kat situ. Dia adalah sebutkan tentang Safiyah ni dia pendek sikit. Jadi Aisyah ada menyebutkan tentang perkara itu. Safiyah ni pendek sikit kan. Jadi Rasulullah SAW kata, engkau telah mengatakan satu kalimah yang mana kalau kalimah tersebut dimasukkan dalam laut, nescaya ia akan mengubah laut tersebut. Menunjukkan bahawa benda itu bukanlah satu benda yang kita pandang remeh. Laut sendiri kalaulah kalimah itu dimasukkan dalam laut, seolah-olah kita zahirkan kalimah tersebut, kita masukkan dalam laut, laut itu akan berubah. Ya, jadi jangan, ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, badan seseorang itu janganlah kita menghina, janganlah kita mempermain-mainkan badan orang. Tambahan lagi teruk kalaulah orang itu adalah seorang muslim. Nabi SAW menyebut al-muslimu akhul muslim. Seseorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Jadi kita tidak boleh menghina dia, la yahqiruhu. Kemudian Nabi SAW menyebut lagi, dia kata apa? Bihasabi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Dia kata cukuplah keburukan bagi seseorang itu kalaulah dia menghina, mempermain-mainkan saudaranya yang muslim. Jadi pendek kata, ayat ini menyebut bahawa Allah telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik ciptaan. Kemudian thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah kami mengembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Maksud dia kita sekarang masih muda, kita boleh buat macam-macam benda kan, tetapi akan sampai satu masa di mana kita akan kita akan jadi tua, di mana badan kita ni dah tak sekuat yang dahulu. Di dalam satu ayat Allah menyebut Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Allah menciptakan kita lemah, kemudian kita kuat, kemudian kita akan menjadi lemah kembali. Jadi sampai ke satu masa kemungkinan kita akan menjadi nyanyuk. Sebab tu kalau boleh kita beristi'adzahlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kita sampai kepada nyanyuk. Ya. Kita masih lagi dalam tafsiran yang pertama, iaitu tentang tafsiran bahawa ayat nombor 4 ini merujuk kepada fizikal. Okey. Ada satu lagi tafsiran yang menunjukkan bahawa sebenarnya ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk itu merujuk kepada akal dan idrak, di mana merujuk kepada deria kita, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dengan secara fitrahnya. Deria kita ini ataupun sifat fitrah kita ini sukakan kepada kebaikan. Fitrah kita ini sukakan kepada tauhid, suka kepada kebaikan, tak suka kepada keburukan. Kita suka kepada keamanan, kita suka kepada melakukan
orang kata apa, kebaikan kepada orang-orang yang lain. Itu secara fitrah manusia. Jadi yang dimaksudkan dalam ayat yang keempat ini, menurut pendapat yang kedua, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia itu pada asalnya kalau dia mengikut fitrah dia akan menerima segala apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ia sangat selari dengan fitrah seorang manusia. Jadi tuan-tuan, fitrah kita ni sepatutnya bila berhadapan dengan Al-Quran, kita boleh menerima Al-Quran itu dengan mudah kalau ikutkan. Tetapi masalahnya, bila mana satu-satu orang itu, fitrah itu telah dicemari dengan pemikiran-pemikiran yang menyeleweng dan telah dicemari dengan syahwat dan hawa nafsu. Dalam keadaan itu, apa yang akan jadi pada orang tersebut? Itulah ayat yang kelima, thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah mengembalikan seseorang itu kepada tempat yang rendah. Maksudnya bilalah kita ni tuan-tuan, fitrah kita ini tercemar. Maksudnya kita tak nak mengaji, kan, tak nak mengaji, tak nak tambah ilmu, tak nak duduk dekat-dekat dengan para asatizah, tak nak mendengar ayat Al-Quran, tidak mahu mendengar hadis-hadis Nabi SAW. Jadi bila mana fitrah itu dicemari, maka kita akan berada di tempat yang serendah-rendahnya. Sebab itulah Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah bila mentafsirkan ayat ini, dia menyebut radadnahu asfala safilin ini merujuk kepada api neraka. Okey. Kemudian kita sampailah pada ayat yang ke-6, illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Ayat ni pun tuan-tuan, kalau kita nak tafsirkan mengikut pendapat pertama, maksud dia lari sikit. Kalau kita tafsirkan dengan yang kedua, maksud dia lari sikit, tapi dua-dua makna tu sangat cantik tuan-tuan. Kalau kita melihat tafsiran yang pertama sebentar tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik, jasad yang paling baik, fizikal yang kita tak adalah kata sempurna, tetapi fizikal yang sangat sesuai dengan kehidupan kita di atas dunia, kan? Dan sampai satu masa radadnahu asfala safilin, Allah akan mengembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Maksudnya dia akan menjadi lemah, nak beribadah pun tak boleh, kan? Tambahan pula kalau dia nyanyuk, kan, nyanyuk ustaz, satu masalah ustaz, tak boleh nak faham, cakap pun benda mengarut, jauh lagi lah nak beribadah, Allah, kan? Tetapi menarik tuan-tuan, kalau lihat pada ayat yang ke-6, Allah menyebut illal ladina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Apa yang kita faham? Kita sekarang masih muda, jadi kita perbanyakkan ibadah, kan, kita perbanyakkan ibadah sampai satu masa kita akan menjadi lemah, kan? Naudzubillah, kita minta jauhlah, mungkin ada di kalangan umat Islam yang menjadi nyanyuk. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, kalaulah pada zaman muda dia banyak beribadah, kemudian sampailah satu keadaan di mana dia tidak boleh lagi beribadah, maka disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyebut, berdasarkan kepada ayat ini, maka pahala dia tu berterusan. Contoh, kalau masa dia muda, dia rajin solat tahajud, kan, dia rajin pergi ke masjid. Tetapi bila dia dah tua, lutut tak boleh nak pergi, kan, nak jalan pun nak kena pakai kerusi roda, payah, semua benda payah. Dia dah tak boleh nak buat apa yang dahulunya dia buat pada zaman muda. Maka Allah Subhanahu wa taala mengambil kira pengorbanannya selama ini. Jadi Allah akan tetap memberikan dia apa? Ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak putus-putus. Walaupun dia tidak pergi pada masjid, walaupun katakanlah dia dulu baca Quran, kuat baca Quran sampai satu masa mata dia dah tak boleh nampak, dia tidak boleh nak baca dah, kan? Walaupun mereka tidak membuat amalan-amalan sedemikian, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan ganjaran kepada golongan-golongan ini. Ini menunjukkan satu, kita kata apa, keistimewaan orang-orang yang beriman, tuan-tuan. Sebab itulah dalam keadaan kita sihat sekarang, janganlah kita tunggu-tunggu sampai tua baru nak beramal. Beramal daripada sekarang, kan? Kalau nak ke masjid daripada sekarang. Kalau nak mula membaca Al-Quran dan mentadabburlah daripada sekarang. Kerana ditakuti sampai satu masa radadnahu asfala safilin, kita akan sampai ke satu masa yang mana yang kita akan sangat-sangat lemah, dan naudzubillah kita jadi nyanyuk. Minta jauh lah itu, kita memang minta jauh, kan? Tetapi kata kalau seseorang itu dia nyanyuk, kan,
Contohnya saya kenal seorang ni, dia dah tua sampai umur 90 lebih. Dulu tiap-tiap hari suka baca Quran, tapi bila dia dah nyanyuk, macam mana dia nak baca Al-Quran kan? Tetapi Allah mengambil kira pengorbanan dia selama ini, dia masih lagi mendapat pahala walaupun dia tidak membaca. Itu berdasarkan kepada tafsiran yang pertama. Kalau kita mengambil tafsiran yang kedua, kita mengatakan bahawa fitrah manusia itu adalah sebaik-baik bentuk, ia sepatutnya boleh menerima kebenaran Al-Quran dan juga apa sahaja panduan daripada Nabi SAW, tetapi bila mana dicemari, dia akan menjadi di tempat yang paling hina. Maka kalau kita pergi kepada ayat yang ke-6, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka bagi mereka pahala yang tidak putus. Iaitu golongan yang ke-6 ataupun ayat yang ke-6 ini merujuk kepada golongan yang mereka kekal di atas sifat fitrah mereka, kan? Mereka kekal di atas sifat fitrah mereka. Mereka menerima segala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran. Mereka menerima segala apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Tidak pernah terlintas dalam hati mereka kalau dengar satu-satu arahan ataupun perintah Allah, mereka mempersoalkan. Tidak. Kerana apa? Mereka tahu sepatutnya, kalaulah perasaan mereka macam seolah-olah menolak, maka ketahuilah itu bukan fitrah, kan? Maksudnya fitrah dia dah tercemar. Tapi kalaulah dia masih fitrah, dia masih suci, maka apa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan, maka itulah yang akan diterima dan diamalkan. Maka bagi golongan ini, golongan yang terselamat, golongan yang kekal di atas agama fitrah ini, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Ya, tuan-tuan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang mendustakan kamu lagi, apa yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil? Jadi setelah kita tahu banyak dalil-dalil yang Allah telah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran, dalil-dalil secara benda yang kita boleh nampak, dalil-dalil orang kata apa, akli pun, kalau bukan daripada Quran, dalil akli pun sendiri, kita boleh nampak bagaimana pokok yang mati hidup balik. Kita boleh nampak banyak benda sekeliling kita yang menunjukkan bahawa bolehnya Allah menjadikan hari pembalasan. Maka Allah kata, alaihissallahu biahkamil hakimin, maka sepatutnya seseorang yang berada di atas agama fitrah, hari pembalasan itu tidak ada lagi sebarang keraguan. Tidak ada lagi sebarang keraguan. Maksudnya kita semua beriman betul-betul bahawa sampai satu masa Allah akan mengadakan hari pembalasan. Kemudian alaihissallahu biahkamil hakimin, ayat yang ke-8 menunjukkan bahawa Allah adalah hakim yang paling adil. Kalau kita baca dua-dua ayat ini, tuan-tuan, kita boleh nampak kalaulah tidaknya ada hari pembalasan, maka itu menunjukkan Allah tidak adil. Sebab apa? Kehidupan kita atas dunia tidak adil, tuan-tuan. Terus teranglah kita kata, ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada orang yang hidup lama, ada orang yang hidup sangat sekejap, ada orang yang menzalimi orang lain, dia boleh terlepas. Jadi kalaulah kita kata kita tidak percaya kepada hari pembalasan, maka di mana keadilan Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu? Jadi nampak tak? Kerana Allah ni maha adil, maka menjadi bukan menjadi kewajipan lah, kita kata menjadi, orang kata apa, sebabkan keadilan tersebut, maka perlunya kepada hari pembalasan. Kerana di situ setiap amalan, tak kisahlah besar ataupun kecil, akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi pendek kata, inilah Ustaz surah At-Tin lah Ustaz, ya, di mana menekankan tentang penciptaan manusia itu sendiri. Secara ringkas kita boleh kata ada dua tafsiran, iaitu ahsan taqwim itu merujuk kepada sebaik-baik bentuk fizikal. Jadi setiap daripada kita ini perlu sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana lihat pada tangan kita, lihat pada badan kita, lihat pada wajah kita. Sebab itu ada satu doa, kalau pandang cermin kan, kita baca apa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah mencantikkan ciptaan aku ini, maka cantikkanlah akhlakku. Maksudnya kita pun dalam hati kita kena perlu ingat bahawa kita ni jangan terlampau, orang kata kadang setengah orang ni dia,
kita kata apa, kadang-kadang dia punya confidence level tu sangat-sangat rendah. Dia rasa diri dia sangat buruk. Jangan macam tu. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Setiap orang itu ada kecantikan dia yang tersendiri. Setiap orang itu ada keistimewaan dia yang tersendiri. Kemudian kita sebut juga tadi, kita sebutkan tentang bagaimana agama Islam ini adalah satu agama fitrah. Satu agama fitrah yang mana insya-Allah moga kita semua dapat istiqamah di atas agama fitrah tersebut. Moga kita dapat menjauhkan diri kita daripada segala penyelewengan yang ada di luar sana. Sekarang kita pergi lihat resolusi kita. Apa yang kita dah belajar pada hari ini? Kita lihat pada resolusi. Untuk yang pertama, gunakan manfaat buah-buahan untuk jaga kesihatan diri. Ini kita boleh nampak daripada apa? Daripada ayat yang pertama tadi dan ayat yang pertama. Kemudian yang kedua, hargai nikmat sihat dan usia muda dengan banyakkan memberi manfaat. Dan yang ketiga, kita perlu konsisten untuk membuat amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri majlis tadabbur kita pada hari ini, saya nak memohon daripada Al-Fadhil Ustaz untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Begitulah sesi kita berkenaan tadabbur surah At-Tin. Mudah-mudahan sama-sama dapat kita mengambil pengajaran daripada tadabbur yang dikuasai oleh Dr. tadi. Alhamdulillah, terima kasih Doktor. Dan kita mengajak semua sahabat-sahabat untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran. Moga-moga sumbangan kita memberi manfaat untuk ummah. Dan jangan lupa saksikan ulangan My Quran Time malam dan esok pagi. Dan mudah-mudahan kita semua terus bersemangat berada di hujung-hujung untuk khatam Al-Quran ini. Mudah-mudahan inilah merupakan penutupan bagi suatu permulaan, insya-Allah. Mudah-mudahan sama-samalah kita bersemangat menuju pada hujung ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi My Quran Time, baca faham.